Assalamualaikum semua pelajar. Waalaikumsalam cikgu. Oke, apa kabar kamu semua hari ini? Sehat? Sehat cikgu. Oke, bagus. Jadi, boleh cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh Boleh, cikgu. Oke. Cikgu mau tanya satu soalan sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini. Adakah kamu ingat apa pesan cikgu pada minggu lepas kelas kita? Farah, apa pesan cikgu pada minggu lepas? Ingat cikgu, cikgu suruh ulang kaji. Betul, cikgu suruh ulang kaji pembelajaran yang kita telah buat pada masa itu dan juga ulang kaji pembelajaran yang akan datang. Jadi hari ini cikgu akan memulakan pembelajaran yang baru, tetapi dimulakan dengan satu aktiviti iaitu teka-teki. Okey. Dalam bekas ini ada 20 orang nama pelajar dalam kelas ini, semua nama kamu yang mengambil prinsip perakaunan. Jadi cikgu akan pilih 3 nama untuk menjawab persoalan cikgu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sedia semua? Sedia cikgu. Okey. Cikgu akan ambil 3 nama ya. Okey, di tangan cikgu ada 3 nama. Nama yang pertama adalah Farah. Nama kamu agak bertuah hari ini, Farah. Okey, boleh kamu jawab soalan cikgu? Tolong berdiri. Baiklah cikgu. Sebutkan 3 buku catatan pertama. Okey, soalan ni kamu ingat cikgu sebelum tamatkan pembelajaran minggu lepas, cikgu ada sentuh sedikit tentang buku catatan pertama. Jadi kamu perlu tahulah agaknya. Jadi apakah 3 buku catatan pertama? Buku tunai runcit dan juga jurnal. Okey, pandai Farah. Nampaknya kamu mengulang kaji sebaiknya. Terima kasih. Betul, jawapan kamu betul. Okey, soalan kedua. Siapakah nama yang bertuah pada hari ini? Siti. Okey, Siti tolong berdiri. Nama kamu terpilih. Okey, Siti, cikgu mau tanya kamu, apakah fungsi buku catatan pertama? Untuk merekodkan urus niaga cikgu. Betul, tapi kurang tepat ya Siti. Okey, memanglah buku catatan pertama ini dia untuk merekodkan urus niaga. Semua orang tahu buku catatan pertama adalah untuk merekodkan urus niaga. Tetapi sebenarnya fungsinya ialah untuk mengelakkan kesilapan dalam merekodkan urus niaga. Okey? Okey, soalan yang terakhir. Soalan ini adalah bagi menjawab persoalan kita pada hari ini. Apakah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini? Jadi, cikgu nama yang bertuah tertera di sini adalah Natasha. Tolong berdiri, Natasha. Okey. Soalan seterusnya yang ketiga iaitu soalan terakhir. Merupakan buku catatan pertama yang paling asas. Apakah dia? Jurnal cikgu. Betul, tapi masih kurang tepat. Terima kasih. Kurang tepat, memang jurnal. Okey, ingat pembelajaran kita pada minggu lepas. Kesemuanya pelajar, jurnal ada 2 jenis. Pertama adalah jurnal am dan juga jurnal khas. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini yang paling asas sebenarnya Natasha ialah jurnal am. Memang jurnal tapi jurnal am. Jadi, untuk menjawab persoalan kamu hari ini, cikgu akan ajar jurnal am. Okey. Adakah kamu sudah bersedia dengan pembelajaran kita? Sedia cikgu. Okey, pelajar, hari ini cikgu akan ajar jurnal am. Merupakan salah satu buku catatan pertama. Okey, jurnal am ini kalau kamu mau tahu, cikgu simbolkan sebagai tiang. Tiang rumah. Kalau kita ingin membuat rumah, kita tidak punya tiang, rumah kita akan
hancur, tidak dapat terbina. Begitu juga dengan jurnal am. Ia merupakan perakaunan yang sangat asas dalam perakaunan. Kamu perlu kuasai untuk membenarkan kamu ke peringkat seterusnya, untuk mempelajari perakaunan yang seterusnya. Dia ibarat tiang, sangat penting pengukuhan terhadap jurnal am. Okey, kita mulakan jurnal am. Apakah itu jurnal am? Jurnal am disediakan bagi merekodkan semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Apakah buku catatan pertama yang lain? Ada 3. Selain jurnal am ialah buku tunai runcit dan juga jurnal khas. Jadi, jurnal am ini untuk merekodkan urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam ketiga-tiga buku catatan pertama itu tadi. Okey, faham setakat ini untuk definisi? Faham. Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am. Apa sahaja urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am? Yang pertama ialah catatan pembukaan. Apakah catatan pembukaan? Catatan pembukaan ialah apabila kamu membawa masuk baki awal pada awal tahun, kamu kena rekod dalam jurnal am. Contoh baki inventory, baki kenderaan, baki perabot, kesemuanya kamu akan letak ke dalam jurnal am sebagai baki awal. Okey, yang kedua, urus niaga yang kedua ialah belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Farah, apakah urus niaga secara kredit? Oh, tidak mengulang kaji. Urus niaga secara kredit ialah secara hutang. Urus niaga secara hutang. Apabila disebutkan sebagai secara kredit ialah secara hutang. Okey, apakah belian dan jualan secara hutang ini? Apabila perniagaan itu membeli dan juga menjual secara hutang akan direkodkan dalam jurnal am. Okey, pandai. Okey, urus niaga yang seterusnya ialah ambilan barang niaga dan aset bukan semasa. Siapakah yang mengambil ambilan ini? Pemilik perniagaan yang akan membuat ambilan. Umpamanya seperti pemilik mengambil tunai sebanyak 200 untuk keperluan peribadi, dia perlu direkodkan dalam jurnal am juga. Bukan semestinya dia pemilik, dia boleh mengambil sesuka hati duit dalam perniagaan. Tidak semestinya. Dia perlu merekodkan terlebih dahulu sekiranya dia mengambil pengambilan. Okey, urus niaga yang seterusnya akan kita rekod dalam jurnal am ialah modal tambahan selain tunai dan bank. Ini akan berlaku apabila situasi di mana pemilik itu membawa masuk modal sebanyak 200 dalam perniagaan, so kita akan record dalam jurnal am juga. Okey, situasi yang seterusnya ataupun urus niaga yang seterusnya ialah catatan penutupan. Sama seperti catatan pembukaan tadi, jika ada pembukaan mesti ada penutupan. Kita akan rekod dalam jurnal am juga. Okey, setakat ini jelas untuk urus niaga? Jelas. Okey, seterusnya kita akan belajar format jurnal am. Okey, format ini adalah perkara yang sangat penting, kamu perlu kuasai. Sebab untuk pengetahuan kamu ataupun mungkin kamu sudah tahu, jurnal am ini setiap format mempunyai markah. Kalau kamu buat format betul, kamu akan dapat 1 markah. Kalau kamu tidak buat format dengan betul, hilanglah markah format. Oleh itu, cikgu sangat-sangat tekankan untuk kamu menghafal format dengan betul. So, hari ini, cikgu akan tunjuk bagaimanakah format jurnal am. Okey, format jurnal am di sudut sebelah kiri ini adalah tarikh. Tarikh bila urus niaga itu berlaku. Umpamanya, cikgu tulis di sini 2021 Jun 11. Okey, seterusnya butir. Butir ini adalah untuk kamu mencatat nama akaun bagi urus niaga tersebut. Contohnya akaun perabot, kamu akan tulis di bahagian butir. Dalam bahagian butir ada 2 elemen penting, iaitu nama akaun didebitkan dan juga nama akaun dikreditkan.
perlu diingatkan, jurnal am adalah berasaskan sistem catatan bergu. Apakah sistem catatan bergu? Sistem catatan bergu ialah apabila ada akaun yang didebitkan, akan ada akaun yang dikreditkan. Perlu ingat, dia perlu saling berbalas agar jumlahnya di sini seimbang. Itu namanya sistem catatan bergu. Cikgu sudah pernah ajar sebelum ini. So, seterusnya kita akan pergi ke folio. Folio ini adalah nomor rujukan pada risit. Jika terdapat, kita selalunya dapat dalam dokumen seperti risit lah. Okey, apa-apa saja nomor rujukan pada risit itu kamu akan catat di sini sebagai rujukan. Okey, seterusnya ialah debit. Debit adalah untuk mencatatkan nama akaun yang didebitkan tadi, untuk mencatatkan jumlah. Jumlahnya kamu akan letak di sini. Bagi yang kredit, kamu akan letak di ruangan kredit untuk jumlah kredit di sini. Okey, faham pelajar? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, di sudut paling bawah adalah keterangan. Keterangan ini adalah keterangan ringkas yang perlu kamu letakkan di sini. Umpamanya apabila pemilik membawa modal ke dalam perniagaan, kamu akan tulis di sini secara ringkas sahaja. Apa tips? Cikgu akan share tips di sini. Ringkasan ini ada berbanyak-banyak jenis ya. Jadi cikgu nasihatkan kamu tipsnya, kamu perlu biasakan diri dengan banyak soalan supaya kamu nampak corak ringkasan itu seperti apa. Macam situasi ini kamu harus letak ringkasan seperti apa. Okey, kalau kamu terbiasa dengan banyak latihan, kamu akan tahu apa yang perlu dicatat di sini. Okey? Seterusnya ialah jumlah. Kamu perlu menjumlahkan jumlah sebelah debit dan juga sebelah kredit, dan pastikan jumlah kedua-dua ini adalah sama. Sebab kita menggunakan sistem catatan bergu, debit dan juga kredit. Faham pelajar? Faham, Faham, cikgu. cikgu. Okey, pelajar, seterusnya kita akan membuat latihan contoh bagi catatan pembukaan. Nampak buku teks muka surat 101? Nampak? Nampak, cikgu. Okey, nampak terdapat memo di situ, memo kedai permainan Alisha, di mana ini adalah merupakan baki-baki awal perniagaan kedai inilah. Jadi kita perlu rekod ke dalam jurnal am. Okey, lihat inventory pada awal bulan berapa. Okey, pertama kita akan tulis tarikh pada 2000 berapa tuh di situ? 2016. Okey, 2016. Pada bila tuh Farah tarikhnya? 1 Mei. Mei 1. Kita akan tulis di sini ya, sudut Ya. tarikh. Okey, apa butirannya? Inventory tunai bank. Okey, di sini cikgu mau bagi tahu. Inventory tunai dan juga bank kita akan letak sebelah debit kerana ianya adalah aset. So kita akan letak di sini. Inventory. Sebelah debit, okey? Kelas, pelajar? Dan bank. Okey, Farah boleh sebutkan jumlah inventory? Inventory 2650. Okey, tunai? 1400. Bank? 13.800. Okey, dan seterusnya apa item seterusnya kita perlu letak? Akaun belum bayar. Akaun belum bayar bagi perniagaan Maisara ianya adalah liability. Bila liability kita bertambah, kita akan letak sebelah kredit. Ingat sistem catatan bergu? Okey, kita akan letak akaun belum bayar sebelah kredit. Ya, pelajar? Berapa nilainya, Farah? 1650. Okey, dan seterusnya, item seterusnya ialah modal. Modal juga sekiranya modal kita bertambah, dia akan duduk sebelah kredit. Modal kita 16.200. Okey, boleh minta Siti untuk
jumlahkan semua ini. Siti, berapa jawabannya? Cikgu suruh kamu jumlahkan. Berapa jumlah di sini? Untuk sebelah debit dan juga kredit perlulah sama. So apa jumlahnya Siti? 17850. Okey, betul. Okey, jadi kita telah dapat membuat catatan pembukaan dalam jurnal AM. Beginilah bentuk jurnal AM untuk merekod catatan pembukaan. Seterusnya kita akan pergi ke situasi seterusnya, contoh seterusnya. Ambilan aset bukan semasa. Seperti yang cikgu bagi tahu bagi pembelajaran tadi, cikgu cakap ambilan ini adalah apabila pemilik itu mengambil barangnya sendiri dalam perniagaannya itulah. Tetapi walaupun dia pemilik, dia tidak mempunyai hak mengambil barang sewenang-wenangnya, dia tetap harus record di jurnal AM. So apakah situasinya? Pemilik mengambil rak permainan bernilai 160 untuk kegunaan peribadi. Rak permainan ini yang disebutkan ialah perabot, bermakna pemilik itu mengambil perabot dalam perniagaan sebanyak 160. Okey. Bilakah tarikh urus niaga berlaku, Siti? Pada tahun 2016. Okey, pada tarikh bila? Mei 19. Okey, Mei 19. Jangan lupa tulis tarikh, okey? Ya, kerana ini adalah salah satu daripada format yang penting. Okey, pada sudut butir, apa yang kita perlu letakkan? Apa yang debit? Apa yang debit, Farah? Ambilan, cikgu. Ambilan, kerana ambilan perniagaan ini bertambah sebab pemilik mengambil barang tersebut. Sebanyak berapa, Farah? 160. Okey, seterusnya apa akaun yang kita kreditkan? Perabot. Perabot. Okey, boleh cikgu tahu kenapa akaun perabot ini kita debit kreditkan, Farah? Kerana apabila pemilik mengambil barang, otomatik kita punya barang niaga ataupun tadi diambil perabot, otomatik perabot kita akan berkurang, jadi kita letak dalam kredit berkurang 160. Okey? Dan jangan lupa tulis ringkasan di bawah ini. Apakah ringkasan yang kita perlu letak, Farah? Ambilan perabot untuk kegunaan pribadi. Okey. Okey, ini adalah contoh untuk merekod apabila pemilik mengambil perabot dalam perniagaannya sendiri. Okey, boleh dapat pelajar? Boleh. Okey. Kita sudah berada pada pengakhiran pembelajaran pada hari ini. Jadi cikgu ingin membuat rumusan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Pertama kita pelajari jurnal AM 4.2, yaitu buku catatan pertama, jurnal AM. Kita sudah tahu definisi jurnal AM itu apa. Kita juga tahu apakah urus niaga yang terlibat dalam jurnal AM dan juga cikgu ada tunjukkan bagaimana contoh format jurnal AM dan macam mana menulis format dengan betul. Ada? Cikgu ada ajar tadi? Okey. Lepas tu cikgu tunjukkan beberapa contoh yang berkaitan dengan jurnal AM yang ini tadi. Jadi cikgu harap kamu kukuhkan lagi kamu punya pengetahuan dengan buat banyak-banyak latihan. Cikgu suka untuk pesan kepada kamu untuk membuat banyak latihan untuk membolehkan kamu ini bersiap sedia dalam peperiksaan. Sebab soalan peperiksaan kita tidak boleh jangka dan tidak boleh duga. Jadi untuk membolehkan kamu menjawab dengan baik semua soalan tersebut, kamu perlulah melatih diri kamu membuat banyak latihan agar kamu nampak corak soalan sebenar dalam peperiksaan. Okey, itu saja cikgu harapkan untuk kamu. Semoga kamu berjaya dunia akhirat dan cikgu nasihatkan kamu jangan keluar buat masa ini, jika tiada keperluan, okey? Tolong jaga SOP walaupun di mana kamu berada, kamu perlu jaga kesehatan diri kamu. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Oh, cikgu lupa. Tolong buat latihan muka surat 120 dalam buku teks.
Nanti kelas seterusnya kita akan bincangkan. Oke, kelas? Akhir sekali itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.